46 tamu desa di seluruh Sabah dikenal pasti dibina atau dinaik taraf tahun ini. Projek dilaksana menerusi 28 pejabat daerah penuh dan kecil dengan peruntukan keseluruhan 10 juta ringgit. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik, peruntukan bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, projek ini memberi kemudahan yang selesa kepada usahawan tamu dan peniaga kecil. Beaufort kini menjadi kawasan bebas plastik menerusi pelancaran program Lestari Komuniti Hijau. Langkah itu selaras visi menjadikan Beaufort lebih hijau, bersih dan indah untuk kesejahteraan komuniti. Antara inisiatif utama penggantian beg plastik kepada beg kertas mesra alam dan pembelian minyak masak terpakai bagi mengurangkan pencemaran. Mudah-mudahan insya-Allah itu yang kita target. Kita mau supaya kita bebas lah. Sekarang banyak sangat sampah yang hasil daripada plastik mencemarkan. Jadi kita haraplah kita gunakan ini supaya akan mengurangkan. Katanya kerjasama erat antara kementerian dan pihak berkuasa tempatan memastikan kejayaan kempen sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar. Dalam pada itu, beliau turut meninjau Taman Tasik Majlis Daerah Beaufort yang kini dibuka kepada orang ramai. Projek naik taraf taman bernilai 1.05 juta ringgit ini siap lebih awal dari tarikh di jadual 21 Julai ini. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, Jentera Gagasan Rakyat Sugut diingatkan menjaga profesional, integriti serta elak propaganda. Saranan disuarakan Adun Sugut yang juga Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sugut, Datuk James Ratib. Dalam masa sama, beliau memaklumkan jentera parti sentiasa siap siaga dari semasa ke semasa dan mengakui pemimpin politik bukan bermusim tetapi bersedia berkhidmat untuk rakyat. Beliau menyatakan demikian pada program Taklimat Pantas di Paitan. Akses kepada pendidikan berkualiti dalam bidang sains, teknologi dan matematik STEM perlu diperluas ke seluruh negeri. Langkah itu penting sebagai pemacu pembangunan modal insan dan kemajuan Sabah. Pengerusi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS Sabah Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, penguasaan STEM penting bagi melahirkan generasi berfikiran kritis, kreatif dan mahir teknologi. Perlu ada satu penetapan bagaimana untuk kita melahirkan lagi generasi-generasi yang terlibat dalam STEM ini. Jadi inilah pentingnya pendidikan STEM yang perlu diketengahkan lagi untuk negeri Sabah nanti. Beliau menyampaikan demikian selepas merasmikan penutupan Karnival STEM Generasi Madani Peringkat Negeri 2025. Karnival disertai hampir 1,000 pelajar dari 24 pejabat pendidikan daerah PPD melibatkan 7 acara termasuk cabaran drone, roket air, robotik, pengatur caraan dan inovasi teknologi. PPD Kota Kinabalu muncul juara keseluruhan dan akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan bulan depan. Tempat kedua dimenangi PPD Ranau manakala ketiga milik PPD Tawau. Mendidik anak-anak sebaiknya dilakukan sejak usia masih kecil. Pendidikan prasekolah fasa penting bentuk sahsia, disiplin dan nilai murni dalam diri anak-anak sebelum melangkah ke alam persekolahan sebenar. Demikian menurut Ketua Wanita Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Redona Bahanda ketika merasmikan Karnival Kecemerlangan Pendidikan Murid Prasekolah peringkat daerah Kota Marudu di SK Ranau. Beliau juga menekankan pemantauan dan pengawalan penggunaan gadget dalam kalangan anak-anak. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universitas Barawijaya UB Indonesia meterai MOU perkukuh hubungan strategik bidang pendidikan tinggi. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, kerjasama ini kesinambungan aktiviti bersama dalam bidang sains marin. Kerjasama yang akan dimeterai ini yang akan dilakukan ialah
pertukaran para pensyarah, dan yang sekarang ini kerjasama yang telah pun berlaku ialah di mana Universiti Brawijaya telah melantik beberapa pensyarah pada Universiti Malaysia Sabah sebagai pensyarah pelawat dan juga sebagai ejang profesor. Kolaboratif turut berpotensi diperluas termasuk pertanian lestari di UMS Sandakan. Universiti ini juga bersedia menyelia pensyarah dari UB yang melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD. UB turut berhasrat menjalin kerjasama lebih erat dalam bidang penyelidikan dan pembangunan teknologi secara bersama sebagai langkah strategik kemajuan pendidikan tinggi ASEAN. Kerjasama ini menjadi lebih erat lagi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya adalah generasi muda ke depan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS. Usaha kini giat dilaksana kerajaan negeri bersama pengurusan universiti berkenaan dengan bantuan kerajaan persekutuan. Langkah segera itu bagi memastikan isu tidak berpanjangan. Laporan Fadli Ishak. Isu air bukan perkara asing di Sabah. Namun bila melibatkan kampus utama seperti UMS, ia menjadi keutamaan bersama. Pihak UMS bertindak pantas. Antara inisiatif mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan, termasuk Jabatan Air Sabah, demi mencari penyelesaian terbaik menjaga kebajikan pelajar. Banyak usaha-usaha yang telah kita lakukan, mengadakan perbincangan dengan pihak Jabatan Air Negeri Sabah dan juga pihak Kerajaan Persekutuan. Alhamdulillah, setakat ini kami telah membuat perbincangan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Sahelmi. Dalam masa sama, Telaga Tiup digerakkan sebagai sumber alternatif sementara. UMS kini mempunyai 9 telaga tiup sebagai simpanan tidak terawat. Ia boleh menghasilkan lebih 1 juta liter air sehari. Namun keperluan harian kampus mencecah lebih 5 juta liter sehari. Kalau kita menerima kurang daripada 4 juta liter sehari dalam satu hari, jadi kita dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Dan itu sebab kita telah membuat satu task force kepada pelajar supaya penjimatan penggunaan air ini juga. Kita pun ada juga usaha-usaha untuk supaya pelajar-pelajar di universiti memainkan peranan untuk urusan-urusan ataupun mitigasi, memastikan pembaziran tidak berlaku di kawasan-kawasan Kolej Kediaman. Majlis Perwakilan Pelajar UMS turut menghulur bantuan melalui pengagihan air botol dan penyelarasan lori tangki ke Kolej Kediaman. MPP UMS bersama HCP telah bekerjasama baik untuk kita cuba tanganilah masalah-masalah air ini. Dengan MPP UMS juga bekerjasama rapatlah dengan JBP UMS untuk ada saluran-saluran lori tangki air kepada Kolej Kediaman sekiranya berlaku krisis bekalan air itu. Kita tidak menafikan bantuan daripada universiti memang ada. Kita mau improvement, terutamanya bekalan air lah. Semoga kita punya bekalan air ini mencukupi dan juga boleh cukup untuk kita punya pelajar-pelajar lah, terutamanya yang di college ni. Pihak universiti pun diorang ada full komitmen sepenuhnya untuk tangani isu air ini, seperti sediakan lori tanker. Semoga dalam masa terdekat, insya-Allah isu air ini boleh selesailah. Terbaru, Kerajaan Negeri Persekutuan menerusi Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra tampil membantu. Pelan intervensi jangka pendek akan dilaksana bagi mengurangkan gangguan bekalan air di sini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof merangkap Menteri Petra turut meluangkan masa melawat UMS semasa lawatan kerja ke Sabah baru-baru ini. Krisis air bukanlah isu baharu, tapi penyelesaiannya memerlukan kerjasama semua pihak dan keutamaan yang konsisten. Yang penting bukan sekadar mengenal pasti punca, tapi bagaimana tindakan diambil dan kepercayaan dikembalikan.
Fadli Ishak, RTM. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bumawen di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.